How you like that? You gon' like that? Hai guys, so hari ini saya nak bercakap mengenai periodisasi sukan ataupun dalam bahasa Inggerisnya adalah periodization. Saya akan spesifikkan untuk mereka yang baru nak berjinak-jinak dalam dunia larian, membandingkan larian adalah sukan yang paling mudah dan murah. Tak seperti berbasikal, kita perlu membeli basikal beribu-ribuan dan ikut saiz badan kita. Jadi ianya sedikit sukar untuk mereka yang tidak berkemampuan. Tapi sebelum tu, saya akan terangkan dulu apa itu periodisasi sukan. Periodisasi sukan adalah training yang kita organisekan untuk mencapai matlamat tertentu berdasarkan keperluan atlet tersebut. Dalam periodisasi, kita ada 3 cycle. Yang pertama adalah macro cycle, biasanya digunakan untuk persiapan menghadapi sukan ataupun tamasya terbesar seperti Olimpik. Macro cycle biasanya mengambil masa 1 hingga 4 tahun dan digunakan biasanya untuk atlet-atlet elit yang biasanya bertanding dalam tamasya-tamasya yang besar. Dan kemudian kita ada mesocycle. Mesocycle adalah training yang kita set dia dalam macro cycle tu, biasanya mengambil masa selama beberapa minggu hingga bulan. Mesocycle biasanya kita gunakan untuk kita perbaiki kita punya skills. Bukan kita lah, atlet lah. Atlet punya skills. Seterusnya kita ada microcycle. Microcycle biasanya kita set dia dalam mesocycle. Dan fokus adalah untuk variasi harian dan mingguan. Microcycle biasanya digunakan sebelum perlawanan, semasa perlawanan dan juga setelah perlawanan yang mana kita kenali sebagai fasa pemulihan atau dalam bahasa Inggerisnya adalah recovery phase. Bagi mencapai matlamat, training akan divariasikan dan disusun setiap masa dengan merangkumi beberapa perkara seperti volume keseluruhan larian, frekuensi larian iaitu berapa banyak kali kita lari, intensiti larian, kesukaran larian, specificity workout dan juga recovery dan rest. Jadi, periodisasi sukan adalah penting untuk atlet setelah menganalisa keperluan mereka. Contohnya, jika atlet tersebut kurang dari segi ketangkasan ataupun kelajuan, jadi training ataupun periodisasi yang diperlukan lebih memerlukan ke arah 2 elemen ini. Ianya adalah untuk memperbaiki kelemahan atlet tersebut serta mencapai tujuan periodisasi yang mana tujuannya adalah untuk mencapai spesifik goal untuk atlet tersebut. Dan periodization ni ada beberapa jenis. Ada linear, ada non-linear, ada block, ada concurrent dan conjugate. Tapi jaranglah kita nak gunakan secara berasingan. Biasanya kita akan guna kombinasi ke semua jenis periodization ni. Tapi untuk beginner, kebiasaannya akan menggunakan linear periodization. Ini adalah lebih sesuai untuk para beginners bagi membina asas fitness yang lebih kukuh dan lebih baik dengan lebih progresif. So, kalau saya lukiskan graf untuk linear periodization ni, dia akan jadi macam ni. X-axis akan mewakili masa. Kebiasaannya dalam sukan, kita akan ada beberapa fasa selari dengan masa ni. Kita ada preparatory phase ataupun fasa persediaan, persiapan, dan fasa first transisi ataupun first transition dalam bahasa Inggeris. Dan kemudiannya kita ada fasa pertandingan ataupun competition phase. Dan kemudian kita akan ada second transition phase ataupun lebih dikenali sebagai recovery phase ataupun fasa pemulihan. Okay. Volume dia akan bermula tinggi ataupun maksudnya kita bina dia selari dengan masa dan kemudian dia akan menurun. Okay. So dia akan pergi macam ni. Okay. Ni untuk volume. Intensity pula dia akan makin bertambah. Maksudnya waktu ni kita lari dengan lebih laju ataupun ada buat challenging workout. So dia akan menaik. Okay, so dekat sini adalah
Kalau macam ni competition kan. Kalau larian kita ada race lah, siapa yang ada join marathon. Okay. Jadi ini adalah jenis model linear periodization. Ianya sangat diterima pakai dan terbukti berkesan untuk beginner runners aplikasikan. Tapi tak cantik sangat. Tapi boleh. Jadi, dengan sedikit sebanyak pendedahan yang saya berikan mengenai periodization ini, diharapkan dapat membantu para beginner runners untuk merancang training dengan lebih baik. Sekian daripada saya. Will you promise you